Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cikgu Ati. So, untuk video kali ni, Cikgu nak sambung dengan 8.2 locus dalam 2 dimensi. 8.2.1 standard pembelajaran memerihal locus. Okey, so memerihal locus ni ada 5. Okey, tapi untuk video yang pertama ni, bahagian yang pertama ni, Cikgu akan buat 2 sahaja dulu. Apa dia? Jom kita tengok. Okey, sebelum ni cikgu dah sediakan video tentang 8.1, apakah locus dan apakah locus dalam kehidupan seharian. So, kita tengok sikit, locus ialah satu surihan ataupun lintasan oleh satu set titik dalam suatu satah atau ruang 3 dimensi yang memenuhi syarat-syarat tertentu. So, pada video sebelum ni kita belum tengok lagi syarat-syarat tu. Yang kita nak tengok syarat-syarat tu adalah pada video ini. Okey? Ni adalah contoh lah. Ni adalah contoh dalam kehidupan seharian. Okey, so memerihal locus. Okey, locus dalam 2 dimensi ni adalah satu titik yang kedudukannya memenuhi syarat tertentu. Apa syarat-syarat dia? So, cikgu pergi secara menyeluruh terlebih dahulu. So, kita ada 5 syarat dekat sini. 5 syarat ni sebenarnya dia terbahagi kepada 2 lah. Satu, dia melibatkan titik. Lagi satu, dia melibatkan garis. Ni antara tips yang kita boleh guna untuk hafal syarat-syarat ni. Okey. Dia punya keyword adalah dari. Okey, dari titik ataupun dari garis. So, titik ni dia ada 2. Okey, dia ada 2 syarat yang melibatkan titik. Yang pertama, okey, locus bagi titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap. Okey, dari satu titik tetap. Okey. So, yang ini, kamu kena hafal ni. Satu titik tetap, dia akan dapat bentuk bulatan. So, ni adalah titik tetap. Locus dia adalah bulatan. Contoh apa? Macam kipas, jangka lukis. Okay? So, jangka lukis tu, dia punya jarum tu adalah satu titik tetap. Okay? Bila kita lukis bulatan, bulatan tu adalah locus. Okay, so bulatan yang kita buat, dia punya pensel yang kita gerakkan tu adalah titik yang bergerak. Titik yang bergerak tu berjarak tetap dari jarum dia, dari satu titik itulah. Okay, so itu untuk satu titik tetap. Okay, so yang kedua adalah locus bagi titik yang berjarak sama dari 2 titik tetap. So keyword yang kedua adalah dari 2 titik tetap. Yang tadi satu titik tetap kita dapat bulatan. Yang ini 2 titik tetap kita dapat pembahagi 2 sama serenjang. Okey. Ni ada 2 titik. Dia tengah-tengah lah macam tu. Okey, 2 titik dia tengah-tengah. So yang ni pembahagi 2 sama serenjang ni kita kena guna jangka lukis untuk dapatkan pembahagi 2 sama serenjang. Okey, untuk garis, garis dia ada 3. Ada 3 syarat yang melibatkan garis. Okey. So, yang pertama, locus bagi titik yang berjarak tetap dari satu garis lurus. Okey, so yang pertama dia tu, keyword dia tu satu garis lurus. Okey, bila satu garis lurus, ni nampak tak yang warna hitam ni? Okey, dia akan dapat sepasang garis lurus yang selari. Okey, dia akan dapat garis selari atas dengan bawah. Alright. Kemudian nombor 4 ataupun yang kedua untuk garis, locus bagi titik yang berjarak sama dari 2 garis selari. Okey, yang ini dari 2 garis selari. 2 garis lurus yang selari dia punya keyword dia. Okey, so ni nampak tak yang warna hitam ni? Dia garis selari, lepas tu locus dia adalah di tengah-tengah. Dia lebih kurang macam yang nombor 2 lah. Tapi nombor 2 ni titik. Dari 2 titik. Yang nombor 4 ni dari 2 garis. Dia dapat yang di tengah-tengah. Yang ni ibaratnya macam ayat lalu tengah longkang. Macam tu. Okey. So, dia dapat locus dia adalah garis lurus di tengah-tengah. Macam tu. Okey. Dan yang ketiga, yang kelima lah. Yang ketiga untuk garis, locus bagi titik yang berjarak sama dari 2 garis lurus yang bersilang. Okey, 2 garis lurus yang bersilang. Ni dia punya keyword dia. Yang tadi 2 garis lurus selari. Yang ni 2 garis lurus bersilang. Contoh dia macam A dengan B ni lah.
Okey, so kita akan dapat dia pembahagi dua sama sudut. Di tengah-tengah juga, tapi sebab dia melibatkan persilangan, so kita panggil dia pembahagi dua sama sudut. Dia ada melibatkan sudut jugalah. Okey. So yang ini untuk video kali ni kita akan tengok yang pertama dan yang kedua dahulu, dan bahagian yang kedua nanti kita akan tengok lagi 3 syarat. Okey. 8.2.1 standard pembelajaran memerihal lokus bagi titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap. Keyword dia dari satu titik tetap. Ni yang nombor 1 tadilah. Lokus bagi satu titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap ialah sebuah bulatan yang berpusat di titik tetap tersebut. Yang tadilah. Okey, so ni adalah satu titik tetap. Kemudian kita ada lagi satu titik. Titik ni yang bergerak. Bergerak secara yang berjarak sama. Dia berjarak sama dari titik tetap. Ni titik yang bergerak tu lah. So bila dia bergerak, dia akan membentuk satu bulatan. Sebab apa? Sebab dia nak jarak, dia nak mengekalkan jarak dia tu. Okey, so dia akan dapat satu bulatan. Okey, so bulatan ni lah yang kita panggil lokus. Boleh? Senang saja. Okey, so kita tengok contoh yang pertama. Bina lokus bagi titik P yang sentiasa berjarak 3 cm dari satu titik tetap O. Kita tandakan titik O dan kita labelkan dia. Kemudian yang kedua kita ukur 3 cm untuk bukaan jangka lukis. So kita letak jarum dekat sifar. Okey. Kemudian kita buka jangka lukis sebanyak 3 cm. Okey. Pastikan pensel kamu tajam lah. Kemudian kita letakkan jarum. Okey, bina bulatan berjejari 3 cm yang berpusat di O. Maksud kita letak jarum ni dan kita gerakkan dia lah. So kita dapat dekat sini satu lokus. Kita labelkan lokus tu di mana. Okey, so siap lah. So bila bulatan kita gunakan jangka lukis. Alright. Okey, kita tengok 8.2.1 yang kedua, standard pembelajaran memerihalkan lokus bagi titik yang berjarak sama dari dua titik tetap. So yang first tadi satu titik tetap, yang ini adalah dua titik tetap. So dua titik tetap tadi kita dapat apa? Pembahagi dua sama serenjang. Okey, lokus bagi satu titik yang berjarak sama dari dua titik tetap. Keyword dia tu dari dua titik tetap ialah pembahagi dua sama serenjang. Okey. So kalau kita tengok dekat sini, okey, kita ada dua titik tetap. Okey. Kemudian ini adalah titik yang bergerak tu lah. Dia berada di tengah-tengah lah sepatutnya. Okey. So kalau kita tengok dia bergerak ke atas, ke bawah ataupun ke atas, dia akan dapat satu lokus. Okey, kalau kita ukur, macam ni kita dapat 4.3. Okey, sini 4.3. Lepas tu jarak sebelah sini pun sama, 4.3. Sebab itulah dia dapat pembahagi dua sama serenjang jika melibatkan lokus yang berjarak sama dari dua titik tetap. Dia dapat satu garis di tengah-tengah, iaitu pembahagi dua sama serenjang. Boleh? Okey. Ini kalau dia letak titik macam ni. Kalau dia letak dalam bentuk mencancang macam ni, so dia akan dapat garis di tengah-tengah beginilah. Okey, so yang kedua, kita tengok contoh yang melibatkan dua titik tetap. Bina lokus P yang berjarak sama dari dua titik tetap M dan N. Okey, first kali kita buat dua titik M dan M. Kita labelkan dia. Kemudian, okey, kita bina pembahagi dua sama serenjang. Kemudian, kamu buka jangka lukis kamu ni lebih dari separuh. Lebih daripada separuh MN ni. Tanda di atas dan tanda di bawah dari titik M. Kemudian, kamu letakkan pula jarum di sebelah N. Di titik N. Tanda di bawah dan juga tanda di atas. So, kamu akan dapat macam ni lah. Alright. Okey, bila dah dapat macam ni, okey, kita ambil pembaris. Okey, kita gariskan dia. Okey, kita sambungkan di antara dua persilangan tadilah. So, kita dapatlah dekat sini lokus
P. Macam mana nak namakan dia? Bina locus bagi titik P. So, locus ni nama dia locus P. Boleh? Senang sahaja. Alright? Contoh 3. Rajah di sebelah menunjukkan segitiga sama sisi PQR. Tentukan locus bagi titik X. So, locus X lah. Yang berjarak sama dari titik P dan titik R. So, kita tengok dia punya rajah. Okay, so ini adalah rajah. So, kita tengok dia punya rajah. Ni adalah segitiga sama sisi PQR. Macam mana kita nak bina locus bagi titik X? So, first kali, okay, dia berjarak sama dari titik P dan titik R. Maksudnya apa? Dia tu melibatkan dua titik lah. P dengan R. Jadi, kita buat cara yang sama. Kita bina pembahagi dua sama serenjang di antara P dengan R. Okey, so letak jarum dekat P, tanda atas bawah. Letak pula jarum dekat R, tanda atas dan bawah. Kemudian kita buat apa? Kita ambil pembaris. Okey, kita ambil pembaris dan kita sambungkan dua persilangan tersebut. So kita dapatlah locus. Apa nama locus ni? Locus X. Senang je kan? Alright? Okey, so untuk 8.2.1, 1 dan 2 ni kamu boleh cuba uji minda muka surat 213. Okey, 8.2A, nombor 1A dan B. Nombor 2 ni kamu boleh jawab sampai soalan C, A, B, C lah. Okey, so dia punya keyword dia ingat dari satu titik ataupun dari dua titik. Okey, ni dia punya summary untuk hari ni. Okey, satu titik tetap kita dapat bentuk bulatan. Kalau dari dua titik tetap, kita dapat pembahagi dua sama serenjang. Cikgu harap kamu faham lah. Alright? Okey, sampai di sini saja untuk video kali ini. Bahagian 1 untuk 8.2.1. Memerihal locus dari satu titik tetap dan dua titik tetap. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Bye. Hai, sebelum close video jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Cikgu Ati. Jangan lupa tekan lonceng untuk video-video yang akan datang. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.